Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara, Saudara Dr. Muhammad Naim, Menteri yang baru jalankan tugas rasmi pertama pada petang ini, Syekh Ustaz Al-Adib Syekh Jamil, Sahabat Samahah Mufti, dan rakan-rakan yang saya muliakan, tuan-tuan guru dan Ustaz telah mengambil ikhtiar dan inisiatif ini. Acara ini sebenarnya acara yang diusulkan oleh ulama dan badan-badan Islam. Dan kebetulan di ibu kota dan juga Putrajaya, ini adalah saya acara yang agak rasmi yang pertama selain berurusan-urusan kementerian. Dan saya anggap ini satu permulaan yang baik, kerana ia mengakar ke bumi kepada suatu keyakinan umat Islam dan juga persoalan apakah hala tuju negara ini di bawah pimpinan yang baru, apakah boleh dipercayai semangat perlembagaan yang menetapkan agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan, hak kesemuan orang Melayu dan Bumi Putra dilaksanakan, dan kedudukan kemuliaan serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Perkara ini memang saya telah tegaskan, tetapi oleh kerana simpang siur dan pembenturan yang tidak berkesudahan dalam dunia politik menyebabkan persoalan ini terus dibangkitkan, dipersoalkan. Saya rasa biasa, walaupun dalam politik ada batasnya, seperti mana prinsip dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita tidak boleh lari. Mudah-mudahan suhu kepanasan politik terutama di kalangan umat dan di kalangan rakyat akan diredakan supaya kita dapat tumpu menjalankan tanggungjawab. Kerajaan ini digelar kerajaan perpaduan, walaupun ada sedikit yang mempertikaikan. Sebab itu saya telah mengambil keputusan untuk kerajaan membawa usul undi percaya kepada Perdana Menteri yang baru. Dari segi undang-undang, ia tidak diperlukan. Dari pendapat Perguruan Negara juga tidak perlu, sebab majoritinya jelas dan mandat adalah dan wewenang kuasa yang di-Pertuan Agong itu jelas. Dan Kebawah Dunia Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mengambil langkah yang lebih, setapak yang lebih, iaitu mengundang sidang khas Raja-Raja Melayu supaya ada kata sepakat tentang calon Perdana Menteri yang mereka usulkan. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan, walaupun ini dipertikai oleh setengah-setengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan dari Pertuan Agong kepada saya dan kepada beberapa Raja-Raja Melayu yang sempat saya menghadap, Baduli Yang Mulia Tuanku Sultan Johor, Sultan Kelantan, Sultan Perak, Sultan Selangor, selain daripada Pertuan Agong, adalah menyatakan bahawa dari awal mereka tidak pertikaikan bahawa jumlah parti yang memperoleh kursi terbesar itu akan mendapat keutamaan. Dan pada masa itu yang terbesar Pakatan Harapan diikuti oleh Perikatan Nasional 83 dan 73, lebih kurang begitu. Kemudian ada usaha-usaha yang sambilan untuk mendapatkan
pengakuan sumpah yang memang berlaku, dan ini terus berlaku dalam tempoh yang ditetapkan oleh Bawah Dunia Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong, yaitu tahap sehingga jam 2 petang. Jadi berapapun jumlah yang diperolehi itu ditetapkan setelah dimuktamadkan waktu je. Seperti mana dalam perlombaan, dia boleh potong kita di round pertama, kita potong dia round ketiga, tapi yang pentingnya ialah garis penamat. Dan kalau berlaku garis penamat, ternyata saya peroleh jumlah yang besar kerana orang yang memberi pengakuan sebelumnya itu telah menarik balik sebelum tempoh 2 petang. Saya sebutkan ini kerana semalam kalau menghadap ke Bawah Dunia Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, beliau menyatakan ada baiknya kalau Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutamanya menyinggung kedudukan Gajah-Gajah Melayu. So saudara, kita boleh berbeza pendapat. Malah dalam beberapa pertemuan saya dengan beberapa raja, kadang-kadang saya secara mohon ampun dan maaf memberikan pandangan yang enggak berbeza. Tetapi kita tidak boleh langgar daripada prinsip adab dan akhlak dan dalam menghormati kemuliaan raja-raja itu, kerana raja-raja itu mewakili satu institusi dan ada baiknya umpamanya dalam keadaan tidak menentu baru-baru ini, peran raja-raja itu sangat kritikal, sangat utama untuk menyelamatkan keadaan. Dan saya lihat keputusan mereka itu tidak pernah mengenepikan soal perlembagaan, soal kepentingan majoriti orang-orang Melayu dan kedudukan Islam. Tidak ada raja-raja Melayu yang bila ada kesempatan saya menghadap yang mengenepikan atau menyisihkan soal ini. Kerana kedudukan raja-raja Melayu itu juga yang dipertahankan dari segi tradisi dan budaya dan perlembagaan adalah untuk mengawal keadaan sedemikian. Sebab itu dalam kita menghadap ada orang pertikai, kesopanan tata susila mesti dipertahankan. Kalau tidak, sistem itu tidak boleh kekal. Ya. Umpamanya, mengapa kita sebut tuanku? Mengapa kita sebut patik? Mengapa menginapnya di istana, tidak di rumah? Itu hal-hal yang disebut paraphernalia of a royal system or institution. Dia datang sekali dengan suatu package, dan oleh demikian kemuliaan raja-raja Melayu harus dipertahankan. Dan kalau kita berbeza pendapat, itu mungkin. Saya tidak mewakili satu pandangan maknanya kita pergi dan mohon ampun dan terima semua. Tidak. Dalam mengatur pentadbiran negara kita, dalam menentukan calon-calon menteri dan calon timbalan menteri, ada pandangan-pandangan yang kita gunakan hujah dengan baik. Tetapi akhirnya dalam sistem ini, perkenan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, khususnya di-Pertuan Agong, itu penting. Saya tak boleh umumkan senarai jemaah menteri kalau Yang di-Pertuan Agong, walaupun perlembagaan itu mengenaki untuk Yang di-Pertuan Agong itu menerima saranan Perdana Menteri, tetapi Yang di-Pertuan Agong boleh melengahkan. Dia tak mau angkat sumpah esok, tangguh sebulan atau 3 bulan. Jadi menimbul ketegangan politik dan ketegangan dalam sistem tata kelola negara. Saya memilih untuk menjelaskan hal ini di sini kerana saya anggap basis negara kita, terutama tentang dukungan orang Melayu dan umat Islam, itu sangat penting. Sebab itu saya memilih menjelaskan kali pertama dari sudut hujah yang lebih jelas. Yang di-Pertuan Agong juga menerima pandangan Peguam Negara, bertanya saya selaku Perdana Menteri, apakah Perdana Menteri rasa perlu dipercaya kerana jumlahnya sudah jelas. Pengakuan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS Sarawak dan GRS Sabah dan beberapa parti lain yang kecil. Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang saja. Perkara ini dibangkitkan dan parti mahu memimpin dengan mandat yang jelas dukungan daripada ahli-ahli parlimen yang majoriti. Parti yakin parti akan peroleh. Andai kata tidak peroleh, parti akan tunduk kepada suara rakyat. Jadi untuk orang menyatakan
dan tohmah seolah-olah parti itu mengenepikan semua semata-mata untuk rebut kuasa, parti akan buktikan insya-Allah hal ini tidak benar. Makanya Tuan Agong kata insya-Allah dia doakan semuanya baik berjalan dengan baik. Saudara-saudari, ini ada kaitan dengan apa yang disuarakan oleh saudara. Politik itu dikatakan tempat simpang siur segala pandangan dan parti. Dan semasa kempen pilihan raya, seringkali suhunya itu meningkat dan ada kalanya mengganas. Tetapi matlamat kita adalah untuk menjaga negara. Saya mohon kepada Allah SWT dan saya terima baik pandangan dan teguran rakan-rakan supaya kuasa itu tidak menyebabkan kita rasa angkuh dan takabur. Saya duduk di sini sebelah Syekh Jamil dan Dr. Naim, tidak merasa apa-apa kemegahan. Saya syukur kepada Allah Ta'ala karena saya merasakan perlu kita buktikan bahwa politik itu bukan kesempatan kita untuk bina kekayaan, tunjuk kehebatan dan keangkuhan ataupun memperkayakan sanak saudara kita, kerana tak dapat kita nafikan sistem kita itu seolah-olah menyebabkan rakyat termasuk umat Islam merasa sinis, pertikai kewibawaan dan akhlak pimpinan. Sebab itu ada kaitan tentang negara hukum mesti patuh kepada undang-undang. Saya tidak pernah bagi jaminan pada sesiapa untuk menyatakan akan terlepas daripada hukuman sekiranya diputuskan oleh hakim yang bebas dan adil. Karena kalau saya mau kompromi, saya sudah jadi Perdana Menteri bertahun-tahun dulu. Begitu juga kebebasan, profesionalisme, badan-badan penguasaan. Saya ada beberapa pertemuan dengan Ketua Polis Negara, SPRM, Peguam Negara dan lain-lain institusi, dan memberikan kesan yang sama. Saya mau buktikan bahwa ada orang Melayu, anak Melayu yang gunakan kuasa dia untuk menjaga dan membela nasib rakyat terbanyak. Saya nak buktikan bahawa orang yang percaya kepada Islam itu dihormati, diyakini kerana prinsip rahmah dan keadilan yang ditegakkan. Dan mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan kata Allah SWT, mudah-mudahan dapat dicapai. Tetapi seperti mana yang juga disebut, dan ini bukan perkara baru, apa yang kita lihat dalam mengikut sejarah, timbul yang Khawarij untuk umpamanya, dan juga pertempuran, pergaduhan sesama sendiri sama orang Islam. Kalau ikut sejarah memang berlaku yang dikatakan 30 years war di antara Katolik dan Protestan yang menyebabkan berjuta orang meninggal dunia, korban. Di zaman Mao Zedong, puluhan juta orang Cina korban dari tindakan kekejaman komunis. Di Rusia, di zaman Stalin, jutaan yang disumbat ke penjara tanpa bicara dan dibunuh dan hilang entah ke mana. Tetapi mutakhir ini, perkara ini menimpa umat Islam. Sebab itu di Malaysia ini kita harus lebih waspada agar penyakit ini tidak parah dan menimbulkan perpecahan yang sukar diobati. Peranan ulama bersama umara, guru-guru agama untuk membantu membendung. Tugas kita adalah mendidik, dakwah, memberikan kesedaran dan mempertahankan apa disebut tradisi ilmu dan tradisi akliyah yang juga disebut oleh
Profesor Naqib Al-Atas, dan seluruh sejarah umat Islam itu, bahwa dididik dengan kefahaman, tetapi ditambah juga dengan kasih sayang. Saya mohon jadi Syekh Jamil berucap dulu, dia kata tak payah. Memadai enta peringatkan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang juga saya jadikan moto dalam seluruh kempen terbaru ini, yaitu dalam politik, dalam didikan, di pondok, sebagai Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, dia tidak boleh lepas daripada asas kerja kita untuk kasih sayang, compassion, love. Dan ini kepada orang Islam, bukan Islam. Dan kalau di kalangan pahaman Islam ini yang saya faham, ini tutup guru ada, saya tak faham banyak, saya tak berani, yaitu dia kekuatan Islam ini ialah pahamannya itu yang menyeluruh, yang merentas bukan saja manusiawi tetapi haiwan, pohon-pohon, bukit bukau dan bumi, menunjukkan rahmat itu. Ini kekuatan. Sebab itu tadi juga disebut tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat yang disebut keseimbangan yang sederhana itu adalah umat yang mempertahankan kesederhanaan itu, yang tidak terburu-buru dengan kemarahan, dengan hukuman, dengan mengkafirkan atau merendahkan derajat orang, apa lagi fitnah. Jadi sebab itu kita kena selamatkan keadaan. Dan saya ucap jazakumullah khairan kathiran kerana badan-badan Islam, ulama dan ustaz-ustaz mengambil inisiatif ini, memberi ruang kepada saya untuk menjelaskan keperluan kita mengangkat semula martabat kita. Saya yakin insya-Allah orang Melayu dan martabat Islam boleh kita tingkatkan dengan pimpinan yang punya ketegasan untuk membela nasib rakyat terbanyak. Itu keyakinan saya. Maknanya sama ada melalui sistem pendidikan kita yang harus kita perbaiki, letakkan anak muda yang punya kefahaman yang jelas untuk memimpin ini, atau melalui sekolah-sekolah agama, sekolah pondok, mahat tahfiz, semuanya, tetapi dengan satu pahaman yang membina, tidak merobohkan. Saudara-saudari, saudara-saudara, memang senang untuk merobohkan, sukar untuk membina. Saya kebetulan diberi mandat dalam keadaan hutangnya lebih daripada 1 triliun ringgit. Daripada setiap agensi harus kita teliti di mana bocornya, di mana tirisnya. Dan ini bukan fitnah. Saya kerja kuat meneliti file-file. Sebab itu beberapa projek itu kita tangguhkan, teliti semula atau batalkan. Bukan maksudnya, bukan untuk mencerca mana-mana tokoh politik. Saya tidak sebut nama tokoh politik, tapi saya kata projek tebatan banjir, kerana banjir itu menyiksa rakyat, dan yang jadi mangsa itu orang miskin, dan majoriti yang miskin itu Melayu. Sebab itu kalau kita nak belanjakan, kita kena teliti. Ini soal governance. Ini yang dilakukan oleh Umar Abdul Aziz. Governance. Soal dia zuhud, dia solat malam, soal akhlak dia yang baik, itu ya. Tetapi mengurus negara itu harus dengan ketertiban peraturan negara yang betul. Jadi bila saya lihat umpamanya diluluskan dengan spontan projek-projek tebatan banjir dan syarikat-syarikat dia pertikai, beberapa persoalan tidak dijawab, saya minta ditangguhkan, diteliti semula. Jadi besok insya-Allah saya ke Kementerian Keuangan, saya akan kaji. Dan itu benar, itu bukan fitnah. Memang diluluskan, tapi belum dilaksanakan kerana pilihan raya. Jadi hari pertama saya di Kementerian Keuangan, pegawai kata ya sudah diluluskan tapi belum dilaksanakan. Ini sebagai contoh. Jadi tak perlu jadi hal politik.
Hari pertama saya jadi Menteri Kewangan, dan saya tahu sepanjang kempen kita bercakap soal 8-22-8. Semua orang faham apa dia 8-22-8. Maka saya kata, perkara ini kuasa Menteri Kewangan. Tentunya kelulusan jemaah menteri dan kabinet. Saya tidak tunggu. Kebetulan saya Menteri Kewangan, saya Perdana Menteri. Terus saya arahkan peringkat ini, kita turunkan dulu. Daripada dulunya 8 naik 22, saya kata turun balik 8 sebelum dibuat kajian teliti. Sudah. Kalau nak tunggu kajian 3 bulan lagi. Saya datang majlis ini ke Tuan Guru Syekh Jamil, dia tanya, ni entah dah 2 minggu dah, pasal baju dia tak turun lagi. Anda tak kerti jawab. Jadi sebab itu kita ambil langkah-langkah segera. Begitu juga soal sawah padi. Karena saya teliti soal bernas ni sudah lama. Bernas ni bukan soal baru. Ada orang kata Anwar luluskan sebagai Menteri Kewangan. Itu kenyataan politik. Itu penswastaan, itu bukan soal Menteri Kewangan. Penswastaan itu di bawah unit perancang ekonomi Perdana Menteri. Kontender bawah Menteri Kewangan. Tapi ialah geng-geng yang bebal ni kadang-kadang dia tak peduli fakta. Dia berdai saja. Tapi kena ingat, kita cakap itu dengan serban kita, ya, dengan jubah kita, kemudian kita buat kenyataan palsu begini. Tidak boleh. Sebab itu yang disebut tradisi ilmu ini termasuk ini. Tradisi ilmu bukan soal ibadat saja, soal kenegaraan itu perlu. Jadi sebab itu, setelah teliti, saya faham monopoli beras ini. Saya panggil, saya telefon, tak sempat jumpa dia. Kalau saya nak umum cepat, saya telefon Tan Sri Syed Mokhtar. Dia berjaya dalam banyak bidang dan kita bangga, kita boleh bagi kerjasama dalam beberapa bidang lain. Tapi saya kata janganlah bidang lain, bidang yang menyebabkan keuntungan yang tinggi diambil, kemudian pesawah padi itu di antara paling miskin di negara kita. Semua kita tahu. Semenanjung Tanah Melayu, siapa yang miskin? Majoriti Melayu. Yang terlebih teruk miskinnya adalah sebahagian orang India dan orang asli. Tapi di majoriti kalangan Melayu yang miskin itu adalah pesawah padi. Kedah, Utara Perak, Kelantan. Saya ada mandat, gunalah kuasa di bidang sana. Jadi saya beritahu Tan Sri Syed Mokhtar, saya tahu belum ada teliti, saya tahu belum ada mesyuarat, saya tahu Kementerian Kewangan belum meneliti atau menelusuri hal-hal yang sedemikian. Tapi saya kata, boleh tak kalau bagi segera, sebab orang miskin dan susah hidup dia tak sempat tunggu jantung kuasa demi jantung kuasa. Kalau ikut peraturan biasa, saya faham, maka Menteri Kewangan atau Kementerian Kewangan aku panggil mesyuarat, teliti, kaji sana, bincang, itu teliti, kemudian bawa kertas, bawa pertimbangan menteri bawa, kalau perlu bawa ke kabinet. Iya, tapi saya kata tak kepada Tan Sri Syed Mokhtar, boleh tidak pertimbangkan, bagilah sedikit dulu kepada pesawat-pesawat padi, kerana saya tak sanggup umpamanya berdepan dengan mereka. Saya sudah Perdana Menteri, kemudian tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Alhamdulillah Syed Mokhtar mengambil sikap yang sangat positif. Dia tidak tempuh sulit. Dia kata ada kes-kes yang berlaku sebelumnya. Dia beli pada syarikat-syarikat kroni, termasuk orang UMNO dulu, dan harga yang mahal. Saya kata kepada dia, saya tak mahu saudara rugi. Saya nak hanya beri sebahagian daripada keuntungan itu dipulang kepada orang miskin yang menanam padi. Dia jawab ya. Setelah berunding sedikit lagi, dia kata baik, segera untuk bulan Disember ini 10 juta ringgit dan untuk tahun depan 50 juta ringgit. Barulah kita akan ada rundingan untuk tingkat. Saudara, saya hanya lakukan itu kerana seluruh perjuangan politik saya itu bukan hanya memikirkan bangsa. Dalam bangsa Melayu ni, bagi saya pikirkan bangsa Melayu yang tertindas, terpinggir dan paling miskin. Itu yang saya cuba lakukan
Secara kecil-kecilan sebagai permulaan di hari pertama dan kedua. Dan sekarang umpamanya setelah kita bertapak, tentulah saya harus teliti semua dasar-dasar ini ikut peraturan, ya, jatuh kuasa yang berkenaan. Tapi percayalah, yang saya tidak akan tolak ansur. Saya beritahu kepada rakan-rakan jemaah menteri yang saya pilih, Dr. Naim ada, saya yang pertama itu soal tata kelola atau governance, maknanya no corruption. Saya bercakap dengan semua ketua-ketua parti komponen, kalau ada semasa pentadbiran saya selaku Perdana Menteri kes seperti itu, saya minta mandat, saya pecat serta-merta. Saya tidak tolak ansur. Dan ini bukan kenyataan politik, ini keyakinan saya. Saya telah dihumban ke penjara, dipukul setengah mati, dah lama tersiksa. Bukan untuk kemudian mendabik dada, aku menang, aku sekarang orang nama saya. Tidak. Untuk menganggap ini semua ujian dari Allah SWT. Saya selalu sebut tentang hadis Muhammad SAW. Kita hanya ujian kecil, tapi untuk mengajar kita, mendewasakan kita. Ayyun nasu asyaddu bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Ini ujian bagi kita ini kecil, tetapi ada pengajarannya. Apa dia pengajarannya? Kita tahu apa arti susah. Kita tahu apa arti sakit dipukul padahal kita tak bersalah. Kita tahu bagaimana kegiatan pasukan keselamatan dan pendakwaan dan hakim sekiranya tidak patuh pada kerukunan undang-undang. Itu pengajaran buat kita. Kita tahu apa rasa bila dihina dan dicerca. Bukan diri tapi isteri dan anak-anak. Walaupun sekarang orang cuba permainkan lagu lama, orang yang bicara soal khazaf sekarang boleh sanggup buat singgungan yang sedemikian, walaupun guna teket agama. Saya tak kisah bab itu, tetapi saya hanya melihat secara positif. Mesti ada rencana Allah Ta'ala. Saya ingat ramai tugu Syekh Yusuf Qaradawi pernah sebut saya berulang kali. Saya ingat Tuan Guru Haji Saleh marhum Sikh tugu Tapah pada ni Pasir Mas, ini ayahanda kepada mufti. Semua bila bercakap dengan saya, semua suruh kena ada kesabaran, kena ada bijak, jangan tinggal baca Quran satu hari mesti. Dia tahu saya sibuk, dia kata 10 minit pun tak apa. Kalau orang lain kena sejam lah. Bagi saya Tok Guru ni simpati, jadi dia kata 10 minit pun tak apa satu hari, tapi jangan tinggal sama sekali. Dan tiap ucapan banyak Tok Guru sebut, cakap kepada rakyat Malaysia yang Islam yang bukan Islam, kalau boleh sebut satu patah ayat Quran, satu ayat atau hadis, atau kalau tidak pun bagi maksud supaya ada erti dan pengertian dakwah. Jadi saya dari segi itu alhamdulillah bernasib baik, kerana walaupun saya bukan tergolong sebagai seorang yang kategori seorang alim dan ulama, tapi saya mendekati mereka dan peringatan mereka itu kerana orang-orang ini dia balik ke rumah malam, dia tahajud, dia doa untuk kita. Jadi susah payah, bukan ada allowance, bukan ada tugas, tapi dia lakukan. Jadi oleh demikian nasihat mereka itu kita cuba hadam dan ambil serius dan laksanakan. Jadi saudara yang mati sekalian, masa di penjara seperti yang saya sebut, jangan fikir yang susah-susah. Apa dia hikmahnya? Saya lebih banyak beramal. Saya tak mau nafikan, Tok Guru ni ramai ada. Saya lebih banyak amal, baca Quran, hafal Quran, munajat, menelaah kitab di penjara dari luar penjara. Ya. Jadi bagi saya itu hikmah. Kerana umpamanya kalau saya tak kata orang masuk ke penjara itu adil, dia zalim. Tetapi kita lihat secara positif. Jadi kita lakukan. Dan di antara yang saya teliti termasuklah kitab-kitab yang dipelajari oleh anak-anak di pondok. Sebab saya kata
Kalau saya tak boleh cakap soal kitab-kitab daripada intelektual apa semua saja. Saya nak tengok apa yang dibaca oleh orang pondok. Maka termasuklah kitab yang dikatakan Nunyatul Musalli oleh Syekh Daud Abdullah Fatani rahimahullah. Nulis kita tahun 1517 atau 1518. Lama dulu. Dan seorang ulama, seorang pejuang, seorang mujahid, ya, yang terkenal di Kepulauan Melayu, dan kitab ini dibaca sampai sekarang, Nunyatul Musalli. Dan tentulah bila kita di penjara, kita nak carilah supaya sempurnakan ibadah solat kita dan cari semua jenis solat-solat sunat yang disebut supaya kita amalkan, kerana di luar ni kita agak sibuk. Jadi saya memanfaatkan baik. Tetapi yang cukup mencuit perasaan saya ialah bila di akhir kitab Nunyatul Musalli itu adalah Tatmim Al-Faidah. Penamatnya ialah yang berfaedah itu apa kan? Dia kupas semua tentang ketatanegaraan dan soal kepimpinan dan keadilan dengan kuat sekali. Jadi saya renung seorang di solitary confinement di penjara itu. Saya kata aneh juga Tok Guru ni. Dia bercakap soal salat, menyempurnakan ibadah salat itu, dan dengan niat yang betul, dengan matlamat yang jelas. Kemudian tak cukup dengan yang fardu, yang sunat-sunat itu didukung untuk memperkukuh, memperlengkap. Jadi, tetapi saya kata, iyalah, betul lah. Tapi yang penamatnya, yang berfaedah, Tatmim Al-Faidah, apa dia? Keadilan, tata kelola yang baik kepada orang Islam dan bukan Islam. Itu yang disebut tentang orang Yahudi yang menemui Khalifah Abdul Malik Marwan yang mengeluh kerana tanah dia akan dirampas. Dan Malik, dia khalifah, mana nak sempat nak dengar orang susah ni? Ini mencerita dengan kita Ka'ab bin Malik yang Abasa wa Tawalla. Siapa nama? Anjaul Akmal, Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum. Ya. Itu pengajaran saya ingat. Ini sekarang dah jadi. Nanti lagi saya bimbang. Ini saya tak salam dengan orang jaga, saya tak salam dengan driver, saya tak salam. Jadi saya bimbang. Nanti tengok menteri saya salam. Kemudian yang orang jaga pintu saya tak salam, yang jaga lift saya tak salam. Maknanya ada pengajaran. Ya. Bila kita baca, ya, tentang teguran kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita sebenarnya, ya. Kemudian yang sebetulnya saya kisah Yahudi ini dengan Abdullah bin Maktum, dengan Malik Marwan. 2 kali dia sebut tanah saya dirampas. Khalifah mana nak dengar orang pasal tanah hujung kampung mana ke? Dia banyak masalah jaga negara, ekonomi meleset umpamanya sekarang ni, ya. Hutang 1 triliun, berusaha saham, nak bawa pelabur asing. Kemudian yang orang kampung mana, dia Yahudi pula tu datang nak bercakap, dia tak layan. Kali ketiga bila Yahudi itu dalam Nunyatul Musalli ada yang saya tulis dalam ringkasan, tak sepertinya lah. Barulah dia tersentak. Dia sebut, ya Amirul Mukminin, dengar sini, saya baca dalam Taurat peringatan supaya jangan ada dirampas dan kezaliman. Barulah diselesaikan masalah dia. Syekh Daud Abdullah Fatani itu boleh, ya, menulis dalam keadaan di Fatani masa itu yang paling kecil jumlah bukan Islam. Kalau di zaman itu 1517 hampir tidak ada orang bukan Islam. Tapi ulama Sunnah wal Jamaah, tasawuf. Tapi lihat kefahaman dia, keprihatinan dia yang cukup luar biasa. Apalagi di negara kita, umat Islam majoriti, tapi bukan Islam ada. Dan seperti mana saya sebut, di semenanjung tanah Melayu, majoriti miskin Melayu, tapi yang paling miskin dari yang miskin itu adalah orang etnik India dan orang asli. Apakah salah kalau saya dengan kedudukan saya ada sekarang untuk membantu orang Melayu dan orang India yang paling miskin itu supaya dia lihat, oh, ini rupanya tokoh Islam ini
bila dia tadbir, dia adil. Dia bukan rasuah, dia bukan zalim, dia akan hina kaum kami, atau pakaian kami, atau warna kulit kami. Itu tujuan dan matlamat saya. Dan itu yang insya-Allah akan kita lakukan. Jadi pengajaran, bila kita baca Munyatul Musalli, sekali lagi perbedaannya kerana kita baca semasa kita di penjara. Keseorangan, tanpa gangguan, tak ada mesyuarat, tak ada telefon jawab, tak ada masa nak tengok WhatsApp, memang tidak ada telefon. Ya. Jadi tumpu sepenuhnya. Jadi itu tak mungkin kita perolehi manfaat itu sekiranya kita bebas di luar. Saya tidak anjurkan anak-anak muda nak pergi penjara pula, tak payah. Tetapi saya nak bagi tahu, kadang-kadang Allah atur itu dan kita lihat secara positif dan manfaatnya. Sebab itulah saya cuba menukil pengalaman itu dalam rencana kecil yang saya tulis, asalnya dalam bahasa Inggeris semasa di penjara dan diterbitkan oleh Critical Muslim di London. Itu satu lagi cubaan saya, iaitu saya nak supaya cerita ini dibaca juga oleh orang bukan Islam, intelektual. Jangan dia ingat Abdullah Fatani ini tasawuf, ulama-ulama kitab kuning, tak ada langsung relevan dengan semasa. Karena ada juga pandangan intelektual Muslim Melayu yang begitu. Cuba tanya dia baca belum? Belum. Dia baca Fatani yang menyentuh tentang ketatanegaraan, tata kelola, tatanan dan keadilan. Kalau dia baca, itulah sumbangan kecil saya. Mudah-mudahan kita dapat didik masyarakat. Dan saya rasa seperti minta sentuh juga oleh rakan-rakan kita mewakili pondok dan NGO dan lain-lain, bahawa penting sekarang, terutama di negara kita, tonjolkan contoh-contoh baik supaya orang rasa enak, baik Islam itu. Tidak menakutkan, tidak mengancam hak mereka, tidak menghina mereka, ya. Tidak menakutkan seolah-olah mereka ini akan kuasa kita, Kristian akan naik. Jadi hanya menakutkan, tapi sumbangan dakwah tidak ada, kefahaman dia tidak meningkat. Itu cara pemilihan. Tak setuju, tidak apa, jangan hina, jangan cerca saya. Tapi ini pendekatan yang saya pilih untuk menunjukkan, dan insya Allah kerajaan perpaduan pimpinan saya akan pastikan, ya, seperti mana diusulkan, sebagai agama Islam, agama persekutuan. Saya nak bekerja dengan orang Islam terdedah dengan maklumat ini, tetapi orang-orang bukan Islam juga diberi peluang untuk mendengar. Kalau kita katakan Omar Abdul Aziz itu tokoh good governance, saya nak panggil sidang biar mereka dengar. Jangan kamu nilai ketatanegaraan itu dari kisah 1MDB, tak. Kamu kena dengar sumbangan Islam yang besar dalam isu mengatur mentadbir negara. Dan tentulah keutamaan dia saya juga ialah mengangkat ekonomi rakyat, termasuk orang-orang Melayu yang terpinggir dan ketinggalan. Soal pendidikan memang satu hal yang utama, dan insya-Allah saya akan berbincang dengan Menteri Pendidikan dan juga Menteri Pengajian Tinggi dan juga institusi-institusi yang berkaitan, dan tidak akan tinggalkan peranan institusi tradisional yang dikatakan pondok dan ma'had tahfiz dan sekolah-sekolah agama. Saya nak sebut, bila sebut pondok ini, saya baca dulu karya Muhammad Natsir, seorang pejuang dan tokoh Muslim, tokoh Islam di Indonesia. Dia cerita tentang pesantren. Di sana kan pondok itu pesantren. Dia kata tatkala Belanda datang dan menghujat bukan sahaja sistem politik negara, tapi seluruh pemikiran umat yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, isti'mar ruhi wa fikri, roh dan jiwa ditawan. Satu-satunya kekal sebagai benteng pertahanan umat, satu-satunya, yang lain lebur, institusi pemerintahan lebur, ekonomi lebur, dagang lebur, yang pertahankan di kalangan umat Islam adalah pesantren sebagai benteng pertahanan umat. Sebab itu relevans
pesantren atau pondok itu mesti kita hidupkan semula supaya jadi benteng pertahanan, bukan jadi pusat untuk menimbulkan kekacauan dan kegalauan, kekeliruan pemikiran yang berlaku sekarang. Saya ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada semua yang hadir, dan saya jamin pesan saya kepada saya tadi, jangan jadi ini yang awal dan akhir, tak. InsyaAllah kita akan cuba bentuk majlis-majlis ilmu dan zikir dan selawat di sini, kalau boleh tiap minggu, tetapi majlis-majlis supaya kita dengar. Saya panggil menteri-menteri, gilir dengar celoteh daripada NGO dan wakil-wakil ni, bagus juga dia dengar. Itu kita akan cuba adakan berkala, walaupun saya tidak berjanji lah kata kalau tiap minggu, tapi majlis ilmu itu harus tiap minggu. Terima kasih kerana mengundang saya ke sini. Ini kali pertama saya melawat ke rumah rasmi ini, dan saya nak jadikan rumah rasmi ini sebagai tempat dan rumah kegiatan kebajikan rakyat dan bukan untuk Perdana Menteri. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.